Okey, jadi hari ni kita akan masuk kepada bab yang seterusnya iaitu daya dan gerakan. Cikgu dah bagi modul kepada kamu pada cuti hari, cuti kan? Semalam kan cikgu bagi semalam ke kemarin sebagai panduan. So hari ni kita akan gunakan modul. Kalau siapa yang dah ada tu, cikgu harap kamu boleh terus gunakan modul bersama-sama sepanjang sesi kita belajar hari ni. Okay, so ni modul yang cikgu dah sediakan untuk kamu. Sebenarnya modul ni kalau kamu lihat dia bukanlah latihan yang untuk uji kefahaman dan untuk pengukuhan. Tak, sebenarnya modul ni disediakan adalah untuk membantu kamu mendapatkan maklumat yang penting dalam buku teks. Okay, dan menjadi sebagai nota kamulah. Okay, jadi cikgu harap semua modul-modul yang cikgu dah bagi kamu ada dan simpan supaya itu menjadi panduan dan juga nota anda. Jadi tak perlu lagi buat nota. Okay, cikgu dah sediakan daripada bab 4 sampailah sekarang dan bab 9 cikgu dah siap, bab 10 pun cikgu dah siap, 11, 12, 13 cikgu dah bagi dekat kamu. Jadi daripada bab 4 sampailah bab yang ke-13 tu semua dah ada modul, jadi nota kamu pun dah lengkap. Okay, dan setiap modul cikgu ada sediakan latihan. Okay, contohnya macam modul bab 8 ni cikgu ada sediakan latihan dekat muka surat last sekali. Okay, sebenarnya latihan-latihan ni cikgu ambil daripada buku teks. Okay, ada yang cikgu ambil daripada buku teks dan ada yang cikgu ambil daripada buku latihan. Kalau bab 7 hari tu cikgu ambil daripada buku latihan, bab 8 ni cikgu ambil daripada buku teks. Jadi cikgu harap kamu buatlah sebagai latihan pengukuhan. Okey, kalau kamu tertanya-tanya bilalah cikgu nak bincang semua latihan ni, kita akan bincang lepas kita dah habis bab semua. Kenapa? Nanti bila kita kamu tahu kan sesi persekolahan sampai tahun depan. Maksudnya tahun depan kamu masih lagi di tingkatan 2. Jadi cikgu rasa tahun ni kita boleh habiskan semua bab sebab sekarang pun kita dah tinggal, kita ada 3 bab saja lagi, 8, 9 dan 10. 11, 12, 13 kita dah buat online dulu tapi kita boleh bincang lagi sekali. Okey. Dan cikgu rasa kita boleh habiskanlah dalam tahun ni. So tahun depan apa yang kita buat adalah kita hanya buat latihan dan bincang modul-modul yang dah ada. Macam itulah. Okey. Tapi kalau kamu ada soalan, you are welcome to text me. Text cikgu je. Beberapa orang pelajar pun memang selalu text saya tanya ke soalan-soalan latihan yang mereka buat sendirilah. Okey, itu sangat bagus. Kamu ada inisiatif sendiri, ada yang beli buku latihan, buat latihan sendiri. Okey, dan kemudian kamu kalau ada soalan kamu tanya cikgu, yes, itu sangat baguslah. Okey, cikgu tak bebankan kamu dengan banyak sangat latihan sebab banyak subjek kan. Dan sambutan untuk latihan yang cikgu bagi pun kurang. Jadi tak apalah, kita buatlah mana yang ada. Kemudian nanti bila kita dah masuk sekolah, kita buat banyak latihan lagi sebagai ulang kaji untuk recap semula apa yang kita dah belajar sepanjang sesi PDPR. Okey? Okey, jadi baik, kita akan mulakan sekarang. Hari ni cikgu gunakan buku teks sahaja, cikgu tak gunakan lagi slide sebab cikgu nak padukan dengan modul kamu. Jadi sambil-sambil kita belajar, kamu boleh isikan dalam modul yang diberikan. Okey, modul ni tak semestinya kamu print. Cikgu dah pernah bagi tahu kamu kan. Tak semestinya kamu print sekarang. Kamu boleh isi dulu guna Zodo. Nanti bila dah siap semua, bila nak sekolah, baru kamu print out semua. Lepas tu letakkan dalam buku tulis kamulah. Kalau nak print sekarang pun boleh, tak ada masalah. Terpulang kepada individu. Baik, kita mulakan kelas kita hari ni. Okay, hari ni kita akan masuk bab yang ke-8. Iaitu tajuk kita hari ni adalah daya dan gerakan. Okey, tajuk ni kelas adalah berkaitan dengan, kalau kamu tahu kan kita ada 3 bidang utama dalam sains, yang mana 3 bidang utama ni nanti kamu di tingkatan 4 kamu akan pilih. So daya dan gerakan ni masuk dalam subjek physics. Okey, kalau kamu perasan daripada bab 7
elektrik semua tu, itu semua adalah fiziks. Jadi kalau kamu suka bab-bab yang macam ni, maksudnya kamu minat kepada fiziks lah. So nanti bila kamu nak masuk degree, kamu dah boleh tahu nak pilih course apa. Okey, kenapa cikgu bagi tahu kamu sekarang supaya nanti kamu tak tunggu saat-saat akhir barulah fikir nak ambil subjek apa, nak ambil course apa. Okey? Dan kenapa sekarang kamu kena belajar semua supaya nanti bila kamu dah habis SPM nak isi borang untuk ambil untuk masuk universiti, kamu ada banyak pilihan dan ini semuanya adalah asas lah. Okey? Jadi hari ini kita masuk kepada bab 8, daya dan gerakan. Cikgu tak pasti kamu pernah belajar daya tak masa di sekolah rendah Okey, so dalam bab daya dan gerakan ni kita nak tengok dua perkara lah dekat sini. Okey, dua perkara utama yang dibincangkan dalam ini adalah tentang daya dan juga kesan daya. Kita nak tahu dulu apakah itu daya dan apakah kesan-kesan daya ni dalam kehidupan seharian. Okey, daya ni kelas memang dijumpai ataupun memang ada dan diperlukan. Okey, dia melibatkan semua aktiviti dalam kehidupan harian yang melibatkan daya. Tak ada satu pun yang kita buat di rumah, yang kita buat sekarang tidak melibatkan daya. Even duduk sekalipun, sekarang ni kita duduk je kan. Kamu duduk, kamu dengar je apa yang cikgu cakap, kamu pegang telefon ataupun kamu melihat kepada komputer, pegang pen dan sebagainya, semua itu adalah melibatkan daya. Okey, dan kita juga perlukan kesan-kesan daya tu untuk menghasilkan aktiviti ataupun perbuatan yang kita nak buat lah. Baik. Okey, ini adalah kata kunci yang kamu perlu tahu. Bermaksud kita akan sebut perkataan-perkataan ini sepanjang kita belajar bab inilah. Okey, bab 8. Daya, arah, ini adalah jenis-jenis daya. Okey, dan momen daya adalah melibatkan pengiraan. Dalam bab ni ada pengiraan. Okey, ini adalah tajuk yang terakhir dalam bab 8 iaitu tekanan. Okey, ini kata kunci yang kita akan gunakan. So take note lah dan kamu kena familiar. Okey, kamu kena biasakan dengan kata kunci ini. Okey, seterusnya kita lihat kepada, kita masuk hari ni 8.1 iaitu daya. Of course kita kena tahu dulu apakah itu daya. Jadi daya ni apa? Daya ialah tarikan atau tolakan yang dikenakan ke atas suatu objek. Jadi apa-apa objek sekalipun yang ada tarikan, yang ditarik atau ditolak, maksudnya objek tersebut dikenakan daya. Okey, cikgu ulang, ada sesuatu objek tu ditarik atau ditolak atau kedua-duanya sekali. Maksudnya sekejap ditarik, sekejap ditolak, maksudnya objek itu dikenakan daya. Sekiranya kita menolak atau menarik sesuatu objek, bermaksud kita mengenakan daya ke atas objek tersebut. Sebagai contoh, kamu menulis, okey? Bila kamu menulis, kamu pegang pen. Okey, pegang pen dan kamu tolak pen kamu untuk menulis. Tolak untuk kamu tuliskan huruf A ke, huruf B ke. Kamu tolak dan kamu tarik pen tersebut untuk menghasilkan huruf-huruf, tulisan-tulisan. Jadi bila kamu tarik dan tolak pen tersebut, ini bermaksud kamu mengenakan daya ke atas pen itu. Boleh? Jadi of course setiap aktiviti, setiap perbuatan, setiap apa-apa yang kita buat seharian itu semuanya melibatkan daya. Dan tak semestinya yang kenakan daya itu adalah manusia. Objek sendiri pun dia ada daya-daya yang tertentu. Nanti kita akan lihat kepada jenis-jenis daya yang bertindak. Even dia duduk statik ataupun duduk tetap tak bergerak langsung di atas meja pun ada daya yang bertindak ke atas objek tersebut. Okey, jadi ingat kalau ada tarikan atau tolakan itu bermaksud daya. Contohnya kita yang dah kita belajar masa bab 7 hari tu, kita belajar magnet. Kita belajar magnet, kita belajar kemagnetan kan. Lepas tu kita ada dua daya yang cikgu perkenalkan kepada kamu. Yang pertama daya magnet
iaitu di mana magnet kekal tu ada daya tarikan dan daya tolakan, di mana magnet tu akan menarik bahan magnet dan juga kutub magnet yang berlainan akan menarik antara satu sama lain. So kat situ daya magnet lah. Lepas tu kutub yang sama akan menolak antara satu sama lain. Itu menunjukkan daya magnet juga. Jadi oleh sebab ada tarikan dan tolakan, maka kat situ ada daya. Daya apa? Daya magnet. Kenapa kita panggil dia daya magnet? Sebab dia datang daripada magnet. Magnet yang hasilkan daya tersebut. Tapi kalau datang daripada manusia, tak adalah kita kata daya Siti ke, daya Ali ke, taklah. Okay. Seterusnya cikgu bagi tahu juga kamu, kita ada daya elektromagnet kan. Kita dah belajar di mana sesuatu konduktor itu bersifat sebagai magnet sementara. Jadi elektromagnet pun boleh menarik dan juga menolak. Jadi dia sama kan, elektromagnet dia sama dengan magnet, cuma bezanya adalah elektromagnet tu dia adalah konduktor dan ada sifat magnet sementara. Tapi masih ada kutub, masih menarik dan menolak seperti magnet. Okey, jadi ni contohlah gambar-gambar yang ditunjukkan ni adalah contoh tarikan dia nak buka tin ni. Okey, so dia menarik, okey, lepas tu menolak. Banyak lagi lah contoh-contoh di rumah seharian yang kita buat. Okey. Kalau ada soalan, kamu boleh terus tanya cikgu. Kalau tak boleh nak on mic ke, segan ke apa, boleh tulis dekat ruangan chat. Jangan risau, cikgu akan terus jawab Okey. Aktiviti ni kita tak buatlah kelas, okey. Kita teruskan. Nanti sebab aktiviti ni kalau tu kita boleh buat di sekolah nantilah. Okay, kita masuk kepada jenis-jenis daya. Baik, yang ini penting kelas. Selalunya soalan untuk jenis-jenis daya, dia akan tunjukkan kepada kamu gambar. Okay, tunjuk gambar, lepas tu dia suruh kamu labelkan. Situasi ni daya apa yang terlibat. Dia seperti bentuk-bentuk tenaga. Jenis-jenis tenaga yang kita belajar dulu dalam bab 7. Dia bagi gambar, lepas tu dia suruh kamu label. Ini jenis daya apa. Daya ni bertindak ke arah mana. Okey. Jadi untuk jenis-jenis daya ni, apa yang kamu kena tahu adalah yang pertama, of course, nama. Nama bagi jenis daya tersebut. Yang kedua, arah. Okey, arah tindakan. Maksudnya arah daya tersebut, arah daya. Sama ada daya tu bertindak ke atas, daya tu bertindak ke bawah, daya tu bertindak ke kanan atau daya tu bertindak ke kiri. Itu arah daya. Kamu kena tahu yang kedua. Dan yang ketiga adalah contoh lah. Contoh ataupun situasi. 3 perkara ini kamu kena tahu dalam jenis-jenis daya. Yang pertama, of course, nama. Apa nama daya tersebut. Yang kedua, arah tindakan. Maksudnya arah daya tu bertindak. Dia bertindak ke bawah ke, dia bertindak ke atas. Okey, arah daya ni dia ada 4 lah. Okey, atas, bawah, okey, kiri dan kanan. Ada 4 arah saja. Kalau kamu nanti bila belajar lebih tinggi, dia akan arah ni bergantung kepada darjah. Berapa darjah ke kanan, berapa darjah ke kiri, berapa darjah ke atas. Tu lebih rumit lah. Tapi untuk level kamu sekarang, kamu hanya tahu 4 lah. Atas, bawah, kiri dan kanan. Dan yang ketiga kamu kena tahu adalah contoh ataupun situasi. Bermaksud kalau dia bagi gambar yang macam ni, macam tu, itu adalah contoh daya apa. Okey. Boleh catat catatkan dalam buku teks kamu ke ataupun terus tulis dekat kita punya modul ni. Cikgu ada tuliskan kat sini kan jenis-jenis daya. Jadi boleh tulislah apa yang kamu perlu tahu. Tulis dekat sini apa yang kita perlu tahu kat sini. Tulislah satu nama. Okey, nama daya. Yang kedua kita kena tahu arah. Okey, arah tindakan daya tersebut. Okey, dan yang ketiga kita kena tahu contoh ataupun situasi.
Okay. Anggap map ini adalah nota kamu boleh conteng. Tapi janganlah conteng pelik-pelik. Kalau setakat kamu nak lukis kartun, cikgu tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah, itu kreativiti anda. Cuma janganlah lukis benda yang inappropriate yang tak sesuai. Okey, jadi kita pergi. Yang pertama adalah daya graviti. Baik, kita tengok daya graviti. Of course, cikgu tahu kamu kamu tahulah apa itu daya graviti kan. Okey, kenapa graviti ni adalah satu daya? Sebab graviti ni dia menarik. Kenapa graviti adalah satu daya? Sebab graviti ni dia menarik semua objek ke arah pusat bumi. Okey, iaitu daya yang mengarah ke pusat bumi. Mengarah kat sini maksudnya arah dia ke pusat bumi. Okey, ni kita ada bumi dekat sini. Jadi of course pusat bumi kita adalah di tengah. Jadi arah daya tu adalah sentiasa ke arah pusat bumi. Iaitu kita boleh kata ke bawah. Arah dayanya adalah ke bawah iaitu ke arah pusat bumi. Jadi graviti ni dia menarik. Dia menarik semua objek ke arah pusat bumi. Jadi kat sini adanya tarikan. Jadi apa yang tadi pertama? Nama. Nama dia adalah daya graviti. Arah tindakan daya dia adalah ke bawah. Ke bawah tu ke mana? Ke arah pusat bumi. Okey, dan contoh atau situasi yang diberikan adalah contohnya kalau apa-apa yang dilambung ke atas akan jatuh semula ke bawah. Ataupun apa-apa objek yang duduk di atas akan jatuh ke bawah eventually. Contohnya macam buah-buahan. Buah-buahan yang gugur daripada atas pokok jatuh ke bawah. Tak pernah lagi buah tiba-tiba dia gugur dia naik ke atas kan. Tak ada. Okey. Untuk dalam situasi yang terbang, macam burung terbang, belon yang naik ke atas, macam belon helium tu kan, hidrogen atau helium balloon tu yang ringan dia boleh naik ke atas. Okey, lepas tu dia contoh lain helikopter. Okey, itu adalah kamu kena belajar lebih tinggi lagi sebab itu melibatkan kalau belon tu macam belon udara panas dia melibatkan ketumpatan. Okey, melibatkan ketumpatan antara udara panas dalam belon dan juga udara sejuk di sekeliling belon tersebut. Okey, berbeza ketumpatan. Kita tahu kalau objek yang lebih tumpat akan tenggelam atau duduk di bawah dan objek yang kurang tumpat akan ke atas akan timbul ataupun bergerak ke atas. Nanti kita akan masuk kepada daya yang menerangkan tentang ketumpatan. Okey, faham So kita dah ada 3 perkara ini untuk daya graviti. So apa nama dia? Daya graviti. Ke mana arah daya graviti ni adalah ke bawah ataupun ke arah pusat bumi. Okey, dan contohnya yang paling mudah buah yang gugur ke bawah ataupun semua objek yang dilambung ke atas akan turun ke bawah. Okey. Seterusnya adalah daya geseran. Okey, ini penting kelas, daya geseran. Daya geseran ialah daya yang menentang gerakan dan bertindak di antara dua permukaan yang saling bersentuhan. Okey, nama dia apa? Nama dia daya geseran. Daya geseran ni arah mana? Arah menentang pergerakan. Apa maksud menentang pergerakan kelas? Maksudnya daya geseran ni adalah satu daya yang tidak membenarkan pergerakan. Dia akan menghalang pergerakan. Sebagai contoh, dalam buku teks kamu ni, seorang ni, pakcik ni, dia tolak kotak ni kan. Okey, pakcik ni tolak ke arah, katakanlah sebelah sini ke kiri Cikgu label, sebelah kiri cikgu tak pasti sebelah mana kamu. Okey, arah gerakan ke kiri. Pakcik tu tolak kotak tu ke kiri. Daya geseran akan menghalang ataupun menentang pergerakan kotak tersebut. Dia tak nak kotak tu bergerak.
Jadi apa yang dia buat adalah daya geseran ni akan bertindak melawan arah. Jadi daya geseran ni akan bertindak ke kanan. Adakah sepanjang masa daya geseran ni akan bertindak ke kanan? Tidak. Kamu kena ingat, daya geseran ni dia bertindak menentang arah daya tindakan ataupun menentang kepada arah pergerakan. Kalau nak bergerak ke kanan, objek tu nak bergerak ke kanan, daya geseran akan bertindak ke kiri. Macam tu. Okay. Kalau dia terbalik je lah. Jadi daya geseran ni kelas dia ada ke kanan atau ke kiri sahaja. Tak ada ke atas dan ke bawah lah, tak ada. Okay. Jadi daya geseran ni kelas syarat dia mestilah ada dua permukaan. Okay. Jadi daya geseran ni kita boleh kata yang pertama dia adalah menentang ataupun dia nak halang gerakan. Dia maksudnya dia tak nak sesuatu objek tu bergerak. Dia kita boleh kata dia macam menarik lah. Macam ada yang sesuatu menarik objek tu daripada bergerak ke depan. Okey, dan dia mestilah ada dua permukaan. Syaratnya mesti ada dua permukaan dan permukaan itu mestilah bersentuhan. Kalau tak bersentuhan maka tak adalah daya geseran. Contoh tangan kita. Okey, tangan kita ada dua tangan kita. So ada dua permukaan lah. Satu tangan kanan dan satu lagi permukaan tangan kiri. Jadi bila kita rapatkan maka tangan kita ni bersentuhan. Bila bersentuhan maka antara kedua-dua tangan ni ada daya geseran. So kita gosok-gosok macam ni, kita dapat rasa panas kan? Sebab daya geseran tu akan menghasilkan haba. Jadi bila kita rapatkan tangan kita, okey, kita gerakkan tangan kita, dia akan merasa haba sebab bila kita bersentuhan, okey, bersentuhan tangan kita ni dan salah satu tangan tu bergerak, salah satu tangan lagi akan menghasilkan daya geseran yang menentang pergerakan tersebut. Daya geseran akan menghasilkan haba. Itu bagusnya daya geseran lah, dia menghasilkan haba. So tangan kita jadi panas. Contoh lain macam kita nak hidupkan api guna mancis. Kamu gosokkan, gesekkan kamu punya mancis tu dekat kotak dia kan. So bila kamu gesekkan mancis dengan kotak dia, jadi ada daya geseran antara mancis dan juga kotak tu. So bila ada daya geseran, dia akan menghasilkan haba. Jadi daripada haba itulah ada api tu. Okey. Tapi keburukan daya geseran ni dia akan merosakkan sesuatu objek. Sebagai contoh kasut kita. Bila kita berjalan, tapak kasut kita akan bersentuhan dengan permukaan lantai, permukaan jalan, permukaan mana-manalah kan. Kalau kamu jalan dekat jalan raya tu permukaan jalan lah. Okey, jadi kasut tu akan membentuk kasut dan juga jalan tu akan menghasilkan daya geseran sebab kasut tu bersentuhan dengan jalan. Jadi bila kamu nak berjalan, kamu akan sentiasa bergeseran dengan jalan tu lah. Tapak kasut akan sentiasa bergeseran dengan jalan raya. Jadi lama-lama apa jadi kepada tapak kasut kita? Dia akan jadi rosak kan. Lama-lama bunga tu akan hilang. Bunga kita panggil yang macam corak-corak dekat tapak kasut tu akan hilang. Okey, dan lama-lama kalau guna lama lagi boleh menyebabkan tapak kasut kita berlubang, okey, dan sebagainya. Okey. Jadi daya geseran ni oleh kerana tugas dia adalah menentang pergerakan. Ingat dia menentang gerakan. Jadi kita gunakan daya geseran ni untuk menghentikan sesuatu objek. Contoh kalau kita naik kereta, kita nak brake tu kan, jadi daya geseran antara tayar dan juga jalan tu akan menyebabkan perjalanan kita menjadi perlahan dan semakin perlahan di samping brake kita tu lah. Okey. Jadi ingat daya geseran tugas dia adalah dia nak halang pergerakan. Dia tak nak bagi kita bergerak. Itu adalah daya geseran. Dan dia mesti syaratnya mesti bersentuhan. Kalau tak ada sentuhan, contohnya macam ni. Mana tak ada sentuhan kan, tak ada daya geseran. Mesti ada dua permukaan lah.
Okey, dan arah dia mesti menentang arah gerakan. Kalau arah gerakan tu ke kanan, maka daya geseran adalah ke kiri. Kalau arah gerakan tu ke kiri, maka daya geseran tu adalah ke kanan. Arah gerakan ni cikgu harap kamu faham ya. Arah gerakan tu maksudnya arah objek tu bergerak ke mana. Objek tu bergerak ke kanan ke, objek tu bergerak ke kiri. Okey. Baik, seterusnya yang ketiga adalah daya normal. Kalau cikgu pergi terlalu laju, boleh bagi tahu cikgu Okey, daya normal ialah daya yang dihasilkan apabila suatu objek bersentuhan dengan suatu permukaan. Okey, cikgu apa beza pula dengan daya geseran? Tadi daya geseran pun cikgu dia bersentuhan juga kan? Baik, kamu lihat daya normal tengok arah dia ke mana kelas? Arahnya ke atas. Ke atas. Arah dia ke atas. Berbeza dengan daya geseran, arah dia adalah ke kanan atau ke kiri. Dia menghalang gerakan. Kalau gerakan ke kanan, daya geseran ke kiri. Kalau gerakan ke kiri, daya geseran ke kanan. Tapi untuk daya normal, dia adalah ke atas. Okay, dia adalah ke atas dan selalunya daya normal ni adalah bagi objek yang pegun lah, objek yang statik duduk statik sahaja. Contohnya macam laptop kamu duduk statik. Contohnya kita sekarang kita duduk ke atas kerusi kan. Jadi apakah daya yang bertindak ke atas adalah daya normal. Daya apa yang bertindak ke bawah? Ini berat ni yang dia dah tunjuk kat sini. So kita fokus dulu sekarang adalah daya normal. Daya normal adalah daya yang dihasilkan apabila suatu objek bersentuhan dengan suatu permukaan. Jadi bila ada objek, dia bersentuhan je dengan mana-mana permukaan, ada satu daya yang kita panggil sebagai daya normal yang bertindak ke atas. Yang bertindak ke atas. Sebab tu dia duduk statik je. So daya yang bertindak ke atas yang objek yang statik yang tak bergerak adalah daya ke atas dia adalah daya normal. Kalau daya geseran dia mesti berlawanan arah. Itu beza daya geseran dengan daya normal. Boleh? Okey, jadi nama daya normal arah dia ke atas, sentiasa ke atas. Arah dia ke atas, contohnya apa? Semua objek yang bersentuhan dengan mana-mana permukaan. Dan objek ni selalunya statik lah sebab bila objek tu bergerak, dia mesti ada daya geseran pula kan. Okey. Jadi daya ni bertindak ke atas. Itu adalah daya normal. Sebab tu cikgu kata tadi, kamu mesti ingat tiga perkara ini. Sebab tiga perkara inilah yang membezakan antara setiap jenis-jenis daya yang kita sebutkan tadi. Especially arah itulah sebab daya ni dia adalah quantity vector. Dia ada arah dan juga magnitude. Nanti kita pergi lagi ya. Baik, jelas ya. Daya normal adalah daya yang dihasilkan apabila suatu objek bersentuhan dengan suatu permukaan. Dan arahnya adalah ke atas. Kalau geseran ke kanan atau ke kiri. Daya normal ke atas. Baik, seterusnya kita lihat kepada, kita pergi kepada tempat iaitu berat. Berat suatu objek ditakrifkan. Okey, ni berat ya. Berat suatu objek ditakrifkan, maksud berat ialah daya graviti yang bertindak ke atasnya. Oleh kerana berat ni adalah dihasilkan ataupun disebabkan oleh daya graviti, jadi berat pun adalah sejenis daya. Kita tengok rajah yang buah apple ni. Kalau daya ke atas adalah daya normal kita kenali dan kalau yang bertindak ke bawah adalah berat. Apa beza berat dengan daya graviti tu? Berat dan daya graviti dia tak sama. Tapi berat ini dihasilkan oleh daya graviti. Bermaksud berat akan dipengaruhi oleh daya graviti. Kalau daya graviti di sesuatu tempat itu adalah besar, maka
berat akan semakin banyak lah. Kalau kita kira rumus untuk berat adalah W. W ni sama dengan weight lah dalam bahasa Inggeris. Sama dengan mg. Di mana M adalah jisim. Jisim dalam kilogram unit kilogram. G adalah pecutan. Pecutan graviti. Okey. So kat sini adalah 10 lah kalau kita, cikgu rasa kamu guna 10 Newton. Okey. Jadi untuk kita tukar jisim ke berat, kamu kena darab lah dengan 10. Jisim darab dengan 10 ni sebab G kita adalah 10 Newton. Dan berat sebenarnya dalam unit Newton. N. Jadi kelas, bila kita cakap tentang berat kita, berapa berat kau? 50 kg. Salah. Sebenarnya itu adalah jisim. Sebab jisim dalam unit kilogram kan? Berat dalam unit Newton. Tapi kita dah selalu guna berat. Itu yang menjadikan satu konsepsi salah lah. Misconception. Tapi tak apalah. Nanti kan kamu keliru pula kan jisim. Tiba-tiba tanya, mak jisim mak berapa? Jisim ayah berapa kan? Pelik pula. Okey. Jadi dia bergantung kepada jenis-jenis neraca ataupun jenis-jenis penimbang yang kita gunalah. Okey. Baik, berat. Kita ulang sekali lagi Berat ni adalah disebabkan oleh daya graviti. Jadi kalau daya graviti kecil di sesuatu tempat, maka berat sesuatu objek tu akan berkurang. Contohnya macam dekat bulan. Dekat bulan, graviti bulan adalah 1/6 daripada graviti bumi. Jadi kecil kan, graviti dia sangat kecil lah berbanding bumi. Jadi bila sampai dekat bulan, berat akan berkurangan. Jadi lebih ringan. Macam itulah. Sebab itulah dia boleh terapung-terapung tu dekat bulan tu. Sebab graviti dia kecil. Graviti ni apa kelas? Ingat tadi daya graviti apa? Dia menarik. Okey, daya yang menarik ke arah pusat. Kalau graviti bumi, daya yang menarik ke arah pusat bumi. Kalau daya graviti dekat bulan, daya yang menarik ke arah pusat bulan. Okey, jadi oleh kerana ada daya graviti inilah adalah berat. Jadi berat ni dia adalah salah satu daya sebab dia disebabkan oleh tarikan daya graviti. Baik, nama dia apa? Berat. Apa nama daya ni? Berat. Jadi ingat berat adalah satu daya. Jisim bukan. Berat adalah daya Jisim bukan. Okey, nama dia berat. Ke mana arah tindakannya adalah ke bawah. Selalunya dia akan berpasangan dengan daya normal. Yang dia adalah daya normal. Sebab daya normal bertindak ke atas. Berat bertindak ke bawah. Kemudian contoh situasinya berat. Semua objek ada berat lah. Semua objek ada berat dan berat ini dipengaruhi oleh daya graviti sesuatu tempat. Yang kelima kita lihat sekarang adalah daya apungan. Daya apungan ialah daya tujah. Tujah tu bermaksud dia tolak ke atas. Daya tujah. Tujah. Beza dia kalau daya normal ni kelas, daya normal ni dia duduk dalam keadaan biasa. Dia bukan dalam air ke ataupun dalam benda lain, biasa-biasa dia duduk satu tempat dan tak ada benda pun yang membantu objek tersebut statik di situ. Hanya ada daya normal sahaja. Tapi kalau daya apungan ni adalah daya tujah yang bertindak pada suatu objek yang terapung di dalam suatu bendalir. Bendalir ni apa kelas? Bendalir ni ada dua, iaitu cecair dan juga gas. Bendalir ni singkatan untuk benda boleh mengalir. Benda yang boleh mengalir. Cecair lah, air. Air lah kan, contoh air lah biasanya dia boleh mengalir kan. Gas. Gas dalam udara. Udara kita dia adalah bendalir. Jadi daya apungan ialah daya tujah.
Maksudnya daya yang tolak dia ke atas pada sesuatu objek yang terapung. Syaratnya mesti objek tu terapung di dalam pendalil. Sama ada dia terapung ke, dia tenggelam ke, bergantung kepada daya apungan sesuatu objek tersebut. Kita boleh kata secara ringkasnya daya apungan ni adalah daya yang bertindak ke atas. Tengok daya apungan ni dalam air ni, dia tolakkan itik ni kan. Sekarang ni itik mainan ni dia terapung. Apa yang menyebabkan dia terapung adalah daya apungan yang tolak dia ke atas supaya dia boleh terapung. Boleh ya? Sama juga bila kita masuk dalam air. Macam mana kita boleh terapung? Sebab adanya daya tujahan inilah. Daya daripada air tu menghasilkan satu daya tujah ke atas yang boleh menyebabkan sesuatu objek tu terapung. Kalau objek tu tenggelam, bermaksud daya tujah yang dihasilkan tu tak cukup untuk terapungkan objek tersebut. Boleh? Jadi daya apungan ni, nama dia daya apungan, arah dia adalah ke atas. Okey, arah dia ke atas. Ke atas, okey, contoh dia mesti dalam situasi terapung. Terapung, contohnya objek yang dalam air lah. Air ataupun udara ni kita jarang bahaskan. Selalunya terapung dan timbul ni kita bincangkan dalam situasi air, objek yang atas sungai ke, dalam laut ke dan macam itulah. Baik. Jadi kita ingat 3 perkara tadi, nama dia daya apungan, arah dia ke atas, sentiasa ke atas dan contoh situasi dia mestilah objek itu terapung di dalam suatu bendalip. Sebab itulah kamu kena ingat 3 perkara itu untuk kita bezakan. Sebab yang daya bertindak ke atas apa tadi kelas? Daya normal kan? Daya normal pun bertindak ke atas. Jadi apa beza daya normal dengan daya apungan? Daya normal ini dia mestilah bersentuhan dengan suatu permukaan. Itu syarat dia. Daya yang mesti bersentuhan dengan satu permukaan. Tapi kalau daya apungan pula, nama pun apungan, mestilah daya yang bertindak objek yang terapung di dalam suatu bendalil. Apa beza pula berat dan juga daya graviti? Dua-duanya bertindak ke bawah. Satu daya graviti bertindak ke arah pusat bumi. Manakala berat memanglah bertindak ke bawah juga sebab dia dipengaruhi oleh daya graviti. Yang ke-6, jenis daya kita yang ke-6 adalah daya elastik. Nama pun daya elastik, maksudnya dia boleh diregangkan atau dimampatkan. Regang maksudnya kita tarik. Contohnya kita ambil getah. Getah yang ikat makanan tu kan. Kita boleh tarik, dia boleh diregangkan. Regang tu maksudnya kamu panjangkan dia lah, itu regangan. Okay, mampatan tu pula adalah macam kita ambil sponge tu, kita mampatkan dia. Itu mampatan. Jadi semua objek yang boleh diregangkan, kita boleh tarik dia dan kita boleh mampatkan dia, maka itu wujudnya adalah daya elastik. Daya yang boleh menyebabkan dia diregangkan dan juga dimampatkan adalah daya elastik. Contohnya kat sini getah. Contoh getah ni lah, getah yang elastik tu kan. Okey, lepas tu spring. Spring dia boleh diregangkan dan juga dia boleh dimampatkan. Regang maksudnya dia jadi lebih panjang lah, regang jadi lebih panjang, saiznya lebih besar. Kalau mampat saiznya lebih kecil. Macam getah ni dia tak boleh dimampatkan tapi dia boleh diregangkan, bermaksud adanya daya elastik. Okey. Ke arah mana kelas? Arah mana? Kalau regang maksudnya ke kanan dan juga ke kiri. Sama jugalah kalau mampat dia boleh ke kanan dan juga ke kiri ataupun ke atas dan ke bawah, bergantung kepada situasi. Okey. Ada apa-apa soalan untuk jenis-jenis daya? Kita recap sekejap. Dalam kita bincangkan tentang jenis-jenis daya, kamu mesti
Tahu 3 perkara ini ya, nama, arah, yang pertama nama, yang kedua arah tindakan, yang ketiga contoh ataupun situasi bagi setiap daya. Yang pertama kita lihat daya graviti. Namanya daya graviti, arahnya adalah ke bawah ataupun ke arah pusat bumi. Contoh, daya graviti lah semua objek yang ke atas, dilambung ke atas akan jatuh ke bawah, ataupun objek yang duduk dekat atas, contohnya buah-buahan yang gugur akan gugur ke bawah. Tak ada buah yang gugur ke atas. Jatuh ke bawah kan, tak ada jatuh ke atas. Yang kedua adalah daya geseran, nama dia daya geseran. Ke mana arah dia? Arahnya adalah sama ada ke kanan ataupun ke kiri menentang arah gerakan. Menentang arah gerakan. Kalau arah gerakan ke kanan, maka daya geseran adalah ke kiri. Kalau arah gerakan ke kiri, maka daya geseran adalah ke kanan. Contoh situasi, situasinya mestilah ada dua permukaan dan dua permukaan itu mestilah bersentuhan antara satu sama lain. Jadi daya geseran ni sangat banyak sangat banyak situasi. Contohnya berjalan, tapak kasut dengan jalan raya. Itu adalah contoh. Pegang pen, kamu pegang sesuatu. Kenapa? Apa yang menyebabkan kita boleh pegang adalah daya geseran antara tangan kita dengan objek yang kita pegang. Contoh kalau kita pegang objek yang licin, kenapa kita tak boleh pegang lama? Sebab daya geseran dekat situ berkurangan. Objek yang licin, daya geseran dia adalah sangat rendah. Okey, yang ketiga, daya normal. Apa nama daya dia? Daya normal. Ke mana arahnya? Ke atas. Situasi yang macam mana daya normal ni? Semua objek yang bersentuhan dengan suatu permukaan. Boleh kita kata daya normal ni adalah wujud dihasilkan oleh objek yang statik. Dia duduk sesaja, itu adalah daya normal, ada ke atas. Okey, yang keempat adalah berat. Nama dia apa? Berat. Arah ke mana? Ke bawah. Kenapa arah dia ke bawah? Sebab dia dipengaruhi oleh daya graviti. Okey, daya yang graviti yang bertindak ke atasnya. Contoh situasi, banyaklah, semua objek pun ada berat. Dan berat ini bergantung kepada daya graviti sesuatu tempat. Kalau daya graviti sesuatu tempat itu besar, maka berat sesuatu objek di tempat tersebut lebih besarlah. Baik. Yang kelima adalah daya apungan. Nama daya apungan, ke mana arahnya adalah ke atas. Okey, daya tujah ke atas. Syaratnya ataupun situasinya mestilah objek yang terapung di dalam suatu bendalir. Yang keenam adalah daya elastik. Daya elastik ni wujud, nama daya elastik Yang kedua arah dia. Arah dia ke mana bergantung kepada situasi. Sama ada dia boleh ke mana-mana sebab dia mesti syaratnya situasinya mesti ada regangan atau mampatan. Diregang atau dimampatkan. Okey, itu adalah jenis-jenis daya yang kita dah belajar. Sekarang kita lihat pula ciri-ciri daya. Tadi jenis, kita ada 6 jenis. Sekarang sebenarnya ada banyaklah lagi jenis-jenis daya ni. Cuma kita akan fokuskan kepada 6 daya tersebut lah. Okey, kita lihat sekarang ciri-ciri daya. Seperti yang cikgu dah bagi tahu tadi, daya ialah kuantiti vektor. Kuantiti bermaksud nilai yang kita boleh ukur. Okey, nilai yang kita boleh ukur. Ada berapa, kuantiti tu berapa? 10, 8, 7, 6, macam itulah. Okey, kenapa nama dia vektor? Kuantiti ni kelas ada dua Kuantiti ada dua jenis, iaitu kuantiti skala dan juga kuantiti vektor. Apa bezanya? Kalau skala dia ada magnitude sahaja. Manakala kalau kuantiti vektor dia ada magnitude dan juga arah. Magnitude ni apa kelas? Nilai kuantiti tersebut. 10, 8, 7, 100, 1000 itu magnitude. Kalau kuantiti skala ni dia magnitude sahaja. Contohnya contohnya panjang. Tinggi kan, tinggi kita. 10 cikgu 1.5 meter. 1.5 meter. Ada arah ke? Ada ke arah tinggi tu ke mana? Tak ada.
Boleh kelas? Okey. Itu magnitude. Kalau tapi untuk daya ni dia ada magnitude dan juga dia ada arah. Maksudnya dia ada nilai dia berapa? 10, 8, 7 dan juga ada arah. Arah tadi yang mana kelas? Kita dah belajar tadi jenis-jenis daya dan setiap daya itu ada arahnya. Ke atas, ke bawah, ke tepi, ke kanan. Itu adalah arah. Okey? Jadi kalau kita nak sebut daya, kita kena sebut 10 Newton ke kanan, 1000 Newton ke atas ataupun 1000 Newton ke bawah. Sebab daya dia mesti sebut dua-dua. Magnitude tu yang mana? Yang 1000, 10, 8 Newton tu. Arah dia ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Macam tu Okey. Contohnya, katakanlah dia bagi kat sini daya 10 Newton. Jadi 10 Newton ini adalah magnitude. Daya dia ke mana? Daya dia ke sini. Katakanlah di sebelah sini adalah ke kiri. Jadi 10 Newton ke kiri. Objek tu bergerak dengan daya 10 Newton ke kiri. Boleh ya? Okey. Jadi kita dah tahu yang tadi daya ada magnitude dan juga ada arah. Sekarang kita lihat kat sini, arah tindakan daya adalah seperti yang ditunjukkan. Okey, ini adalah arah tindakan daya kita tolak ke kiri. Dan titik aplikasi daya adalah pada bahagian tangan yang mengenakan daya tolakan pada kotak. So dekat hitam ni, ini adalah titik aplikasi dia. Jadi titik aplikasi ni kelas adalah boleh berubah-ubah. Bergantung dekat mana kamu apply ataupun kamu kenakan daya tersebut. Kalau kamu contohnya orang ni dia tolak dekat tengah. Jadi titik aplikasi dayanya di tengah. Kalau dia pegang tangan dia, tangan dia dekat sini, maka titik aplikasinya dekat atas ni. Kalau dia pegang dekat atas ni, dia tolak kotak ni ke bawah, tangan dia dekat sini. Jadi titik aplikasinya dekat tangan dia tu. Dekat mana tolakan atau tarikan itu diberikan, itu adalah kita panggil sebagai titik aplikasi. Kita tengok pula contoh, contoh apa ni? Contoh yang paku ni pula. Okey, berbeza dengan keadaan paku ni, daya yang bertindak mempunyai magnitude 15. Okey, magnitude dia 15 dekat sini dan arah adalah seperti ditunjukkan oleh anak panah. Jadi kita nak wakilkan arah, kita gunakan anak panah lah. So ini adalah arah dia ke sana. Titik aplikasi adalah pada bahagian hujung tukul, iaitu bahagian daya yang dikenakan tertumpu. So titik aplikasinya dekat sini. Kenapa bukan dekat tangan dia ni? Cikgu, kenapa bukan dekat sini cikgu? Ini kan tangan dia cikgu. Macam tadi cikgu kata kalau daya dekat tangan dia. Sekarang kenapa bukan dekat tangan dia? Baik kelas. Tak mana sebenarnya daya yang membuatkan paku ni ditarik? Kat mana sebenarnya daya yang dikenakan untuk paku ni ditarik? Tempatnya adalah sebenarnya di sini. Kalau kamu tarik macam mana sekalipun tapi kat sini tak bersentuhan ataupun tak dikenakan daya dekat sini, dekat tempat yang titik aplikasi ni, maka paku ni juga tidak boleh tercabut. Jadi kita kena tahulah dekat mana sebenarnya daya. Okey, jangan risau untuk titik aplikasi daya ni. Kita akan belajar nanti dengan lebih lanjut dekat tajuk yang seterusnya adalah tentang tuas. Dekat bahagian tuas tu kita akan belajar, kita ada 3 kan, fulcrum, daya dan juga beban. So dekat situ kamu tahu dekat mana daya. Dan daya itulah yang penting untuk titik aplikasi daya ni. Boleh Jadi daya, ciri-ciri daya yang kamu kena tahu, yang pertama dia ada magnitude. Magnitude bermaksud berapa? 10, 8, 7, 6, 5. Yang kedua mesti ada arah. Arahnya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Dan yang ketiga dia ada titik aplikasi. Okey, jangan terlalu risau dengan 3 perkara ini. Selalunya ditanya dalam soalan magnitude dan arah sahaja.
Titik aplikasi jarang ditanya lah, jarang sangat-sangat. Tak pernah lagi cikgu tahu, cikgu tanya tengok dalam soalan, dia tanya tentang titik aplikasi. Jangan risau ya, senang je, tajuk ni senang. Seterusnya kita tengok kepada pengukuran daya. Jadi oleh kerana daya ni adalah suatu kuantiti, maka kita boleh ukur daya dengan menggunakan neraca spring. Okey? Kita mengukur daya dengan neraca spring. Neraca spring beroperasi dengan prinsip pemanjangan spring, iaitu dia boleh diregangkan. Diregangkan. Kekuatan daya diukur daripada bacaan skala yang terdapat pada neraca spring. Jadi unit untuk daya adalah dalam unit Newton. Simbolnya adalah N besar. Sempena nama ahli sains dan matematik Sir Isaac Newton yang menemukan daya graviti. Sebab daya ni dia sebenarnya adalah yang kita nak ukur tu, daya kalau sesuatu objek tu yang bertindak ke bawah adalah berat kan. Baik. Okey, dia dah kata kat sini unit daya, unit SI bagi daya ialah Newton. Berat sesuatu objek ialah daya graviti terhadap objek itu. Di bumi suatu objek mempunyai jisim 100 gram mempunyai berat 1 Newton. Oleh itu, objek yang mempunyai jisim 1 kilogram mempunyai berat 10 Newton. Jadi ni adalah macam mana kita nak tukar kilogram kepada Newton. Maksudnya kalau dia bagi jisim objek, kamu nak tukar dia kepada berat. Jisim kita nak tukar kepada berat, kamu mesti darab dengan 10 Newton. Contoh kalau objek tu 2 kilogram jisim dia. Berapa berat dia? Jadi kalau jisim 2 kilogram maka berat objek tersebut adalah 2 darab 10 iaitu 20 Newton. Boleh? Okey. So ini adalah neraca spring. Ini adalah yang kita punya contoh aktiviti. Okey, dalam kamu punya modul, cikgu ada suruh kamu catatkan magnitude daya. Okey, so ni kita boleh tengok berapakah daya yang terhasil Okey, senang je, tengok kepada bacaan pada kita punya neraca spring ni. Kalau kamu perhatikan neraca spring ni dekat atas dia kosong, bukan dekat bawah. Dia tak macam pembaris kita kan. Baris kita kosong dia dekat bawah tu, dia kosong dia dekat atas. Sama juga dia tak macam silinder penyukat. Silinder penyukat semakin ke bawah tu nilai dia semakin kecil. Tapi untuk neraca spring dia tak, dia berbeza. Okey, tengok dulu yang pertama. Kalau tak nampak tu kamu boleh besarkan. Okey. So kat sini kamu lihat dia ada 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton, 4 Newton, 5, 6, 7, 8. Jadi kat mana kamu nak baca? Baca dekat tanda. Tanda merah ke ataupun tanda yang diberikan lah. Macam yang ni contohnya tanda dia merah. So bacaan dia berapa ni? 3. Tepat pada 3 Newton. Jadi tulislah 3 Newton. 3N. N itu mewakili Newton. Okey, tengok pula soalan yang kedua ni. Gambar yang kedua. Okey, gambar kedua ni kurang jelas sikit kan. Tak apa, cuba Okey, kita ada kosong, kita ada 1, 2, 3 dan 4. Oh cikgu, dia duduk dekat sini cikgu. Okey, dekat sini Dekat sini. Baik, kamu kena tengok berapakah senggatan dia. Berapa nilai terkecil. Kosong, 1 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maksudnya 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. Jadi nilai terkecil dia adalah 0.2. 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. Okey, jadi kat sini 3, 3.2, 3.4, 3.6. Apa kesalahan yang selalu pelajar buat? Dia baca daripada bawah ni, 4. 4.2, 4.2, 4.4, dia naik ke atas.
Dia ambil bacaan tu naik ke atas. Sebenarnya tak, dia mesti bacaan tu mesti turun ke bawah. Okey? Jadi untuk yang nombor 2 ni jawapannya adalah 3.6 Newton. Untuk neraca spring sila berhati-hati. Bacaannya kecil di atas, semakin ke bawah semakin besar bacaan. Bukan baca daripada bawah ke atas tapi baca daripada atas ke bawah. Ingat tu kelas, baca daripada atas ke bawah. Kalau perlu tulis, tulis. Baca dari atas ke bawah. Okey. Seterusnya yang ketiga pula. Sama juga, cikgu ada senggatan juga cikgu. Kita lihat berapa. 0.1, 2, 3, 4. Okey. 0.2 kat sini 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. Okey, jadi kat sini 2, jadi di kat sini adalah 2.2. Boleh Okey, jadi jawapannya adalah 2.2 Newton. Okey, boleh kelas? Boleh terus isi. Senang. Sebab tu lah cikgu nak kamu ada modul ni lah. Senang apa-apa cikgu nak gunalah. Sebab dalam buku teks dia tak ada bagi contoh soalan yang baca neraca spring. Sebab dalam buku teks kita terus buat aktiviti tu di dalam makmal. Okey. Kalau kita sempat nanti kita boleh buat lah. Jadi ingat kelas, untuk neraca spring kita baca daripada atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas. Atas ke bawah. Bukan daripada bawah ke atas. Ramai sebenarnya pelajar yang dia tersilap, dia baca daripada bawah. Tu yang jadi macam salah lah. Contohnya macam soalan ni kan, soalan nombor 2 ni dia baca daripada 4. So 4.2, 4.4. Dia jawab 4.4 Newton. Sebab dia baca daripada bawah. So ni salah. Sama juga dengan soalan nombor 3 ni, dia baca daripada nombor 3 ni juga. 3.2, 3.4, 3.6, 3.8. Dia pun jawab 3.8 Newton dengan confidentnya. Tapi ni salah. Takkanlah lepas 3.8 tiba-tiba dia jadi 2 kan? Tak logik. Tak logik kan? Okey. So tu adalah jawapan yang betul. Boleh tulis. Okey, kita sambung. Okay, ini adalah aktiviti 8.2 yang mana kita boleh cuba buat Cuba buat untuk kat sini dia tunjukkan macam mana dia ukur bagi setiap jenis daya lah. Okey, yang pertama ni dia ukur berat. Berat pun adalah sejenis daya. Jadi tadi yang kita buat ni, ini adalah kita ukur magnitude daya apa? Kita ukur berat. Kita ukur daya yang dikenali sebagai berat. Okey. Jadi kalau untuk berat senang je, guna je neraca spring tu, kita gantung sahaja apa-apa objek yang kita nak tahu berat dia. So kita baca sahaja. Untuk daya geseran, tengok situasinya adalah bongkah kayu kita letak di atas meja. Kenapa? Sebab mesti ada dua permukaan. Daya geseran dia mesti ada dua permukaan. Jadi dua permukaan ni apa? Bongkah kayu dan juga permukaan meja kan. Caranya adalah kamu mesti tarik. Neraca spring ni mestilah ditarik. Dia mesti tarik ni. Kamu mesti tarik, sambung semua. Kamu mesti tarik sehinggalah bongkah kayu tu bergerak. Bongkah kayu tu mula bergerak. So bila dia dah mula bergerak, ambil bacaan dekat neraca spring. Itu adalah daya geseran yang bertindak di antara bongkah kayu dan juga meja. Okey? Boleh? Okey, itu adalah contoh lah. Contoh kita nak ukur dua jenis daya. Daya berat dan juga daya geseran.
Sila berhati-hati masa gunakan neraca spring. Baca daripada atas ke bawah. Tengok betul-betul macam mana bacaan tu ataupun skala dia dibuat tengok betul-betul kelas. Kalau tak nanti kalau salah dari segi bacaan rugilah sebab dia mudah sahaja. Okey, banyak lagi ke? Okey, sikit lagi kita habiskan 8.1 lah hari ni. Okey, seterusnya kita lihat kepada pasangan daya tindakan dan daya tindak balas. Kalau kita perhatikan tadi, sebenarnya dalam kita belajar jenis-jenis daya tu, kita dah nampak kan ada daya tindakan dan daya tindak balas. Maksudnya daya tindakan dan daya tindak balas ni dia mesti ada dua daya yang bertindak pada arah yang berbeza. Dua daya tapi bertindak pada arah yang berbeza. Contoh tadi kita tengok daya normal. Pasangan dia adalah berat. Kalau macam yang daya geseran tadi, daya geseran dan dia punya kawan dia adalah daya tindakan. Satu ke kanan, satu ke kiri. Okey. Daya tindakan dan daya tindak balas. Hukum Newton ketiga menyatakan bahawa bagi setiap daya tindakan terdapat daya tindak balas yang sama magnitud tetapi bertentangan arah. Okey, ada daya tindakan dan daya tindak balas sama magnitud. Apa maksud sama magnitud? Maksudnya kuantiti daya dia sama. 10 Newton ataupun 20 Newton ke 5 Newton ke 1 Newton itu magnitud. Tapi arah dia bertentangan. Kalau satu arah dia ke atas, satu lagi mesti ke bawah. Okey, cikgu bagi tahu lagi sekali. Hukum Newton ketiga menyatakan bahawa setiap daya tindakan terdapat daya tindak balas. Macam kita tumbuk apa ni? Dalam lesung tu kan, tumbuk bawang. Daya tindakan kamu adalah kamu pegang lesung tu, hulu lesung tu, kamu tumbuk bawang kamu ke atas. Ke atas bawang kan. So daya dia ke bawah. Mana daya tindak balas daripada lesung batu kita yang kat bawah yang isi bawang tu ke atas. Ni lesung kita. Lesung dia ada ulu dia kan. Ulu dia. So kamu pun kita tengok dalam dia. Dalam dia macam ni lah. So kamu letaklah bawang kat sini kan, bawang. Ada bawang ke, cili ke. So kamu pun tumbuk dia kan. So daya tindakan kamu adalah ke bawah. Ini tindakan. Tak muat tempat. Okey, daya tindakan. Kenapa ni daya tindakan? Sebab yang ini yang kamu bertindak. Tindakan kamu adalah kamu ke bawah. Apa yang lesung ni buat, yang kamu isi ni, dia akan bagi satu lagi daya ke atas yang kita panggil sebagai daya tindak balas. So daya tindak balas ni magnitudenya adalah sama dengan daya tindakan. Kalau daya tindakan kamu bagi 10, daya tindak balas pun 10 Newton, tapi bezanya adalah arah dia bertentangan. Boleh kelas? Cikgu tahu ni sedikit mengelirukan ya. Cikgu ulang lagi sekali. Hukum Newton ketiga menyatakan bagi setiap daya tindakan terdapat daya tindak balas yang sama magnitud tetapi bertentangan arah. Maksudnya kelas dia nak bagi tahu semua daya-daya tindakan mesti ada daya tindak balas. Sama magnitud. Bermaksud kalau daya tindakan tu 10 Newton, daya tindak balas pun 10 Newton. Kalau daya tindakan itu 5 Newton, daya tindak balas juga 5 Newton. Apa yang membezakan mereka adalah arah sahaja bertentangan. Kalau arah tindakan ke bawah, arah daya tindak balas akan ke atas.
Kalau arah daya tindakan tu ke atas, maka arah daya tindak balas akan ke bawah. Baik. Ada 3 situasi berbeza untuk menerangkan konsep ini. Kita tengok dulu situasi supaya kamu lebih faham. Situasi yang pertama adalah jasad yang kekal di atas meja. Buku atas meja, pinggan atas meja, cawan ke, ataupun apa-apa sahaja objek yang duduk statik dekat mana-mana permukaan. Kita tahu adanya daya normal dan kita tahu adanya berat. Daya normal bertindak ke atas. Kenapa? Sebab buku ni bersentuhan dengan permukaan meja. Maka ada daya normal dan daya normal ni always ke atas. Dan buku ni of course ada berat kan? Jadi berat tu bertindak ke bawah. Jadi berat dan daya normal ni dia geng lah, daya tindakan dan daya tindak balas. Daya tindakan adalah berat, daya tindak balas adalah daya normal. Berapa magnitude daya normal ni? Sama dengan magnitude berat tetapi arah sahaja berlawanan. Boleh? Okey, kita baca sikit dia kata apa. Jasad seperti buku yang kekal di atas meja mengalami tindakan daya tarikan graviti yang dikenali sebagai berat. Pada masa yang sama, daya tindak balas yang disebut sebagai daya normal akan wujud dalam arah bertentangan. Buku kekal di atas meja kerana magnitude berat adalah sama dengan daya normal, iaitu daya tindakan dan juga daya tindak balas. Sebab dia duduk statik kan? Kata kalau berat ini adalah 20 Newton, maka daya normal juga adalah 20 Newton. Dengan syarat buku itu kekal di atas meja. Maksudnya tak bergerak lah. Kalau buku ni bergerak sama ada ke kanan atau ke kiri, itu kita cakap tentang daya lain lagi. Kalau buku tu ditarik ke atas ke, kita kena cakap tentang daya lain lagi. Situasinya adalah buku tu statik di atas meja. Contoh senang kita lah. Kita sekarang duduk atas kerusi kan. Cikgu sekarang duduk atas kerusi. Jadi apa daya tindakan yang cikgu alami sekarang? Daya tindakan yang cikgu alami sekarang adalah berat ke bawah dan ada daya normal ke atas. Berapa daya ataupun daya tindakan cikgu? Berat tu berapa? Daratlah kalau jisim cikgu 50 kg dalam 500 Newton lah. Daya normal ke atas berapa? Tetap sama juga 500 Newton. Tapi yang berbezanya adalah arah sahaja. Daya tindakan cikgu ke bawah iaitu berat, daya tindak balas adalah ke atas iaitu daya normal. Oleh kerana daya normal dan berat adalah sama, maka cikgu boleh statik di sini. Taklah tiba-tiba cikgu terapung ke, bergerak ke kanan ke, bergerak ke kiri ke. Okey? Sama juga dengan kamu lah. Kamu sekarang ni duduk kat mana? Tengah-tengah baring ke, tengok telefon. Samalah, ke bawah berat dan pasangannya adalah daya normal. Boleh ya? Okey. Situasi kedua pula, jasad yang terapung di atas air. Okey, tengok jasad yang terapung di atas air. Contohnya kat sini kita ada bongkar. Bongkar kayu ni dia terapung di atas air. Oleh kerana dia terapung, maka kita ada daya apungan. Of course ada daya apungan sebab dia terapung di atas air. Tengok, daya tindakannya adalah berat dan daya tindak balasnya adalah daya apungan, iaitu daya tujah ke atas yang membantu objek tersebut terapung. Okey. Jasad seperti bongkar kayu yang terapung di atas air mengalami daya tindakan graviti yang dikenali sebagai berat. Cikgu dah kata tadi kan, berat ni semua objek ada berat.
As long as ada daya graviti, maka adalah berat. Kalau tak ada daya graviti, tak ada berat. Kalau daya graviti dia kecil, maka berat pun jadi kecil. Samalah juga bongkah kayu ni masih ada berat. Kita pergi mana-mana pun ada berat kan? Iaitu daya graviti yang sentiasa menarik kita ke bawah. Okey? Pada masa yang sama, daya tindak balas yang disebut sebagai daya apungan akan wujud dalam arah yang bertentangan. Kenapa ada daya apungan bukan daya normal? Sebab bongkah kayu tu sekarang terapung di atas air ataupun dia duduk di dalam benda lip. Kalau dia duduk atas meja, kita tak panggil daya apungan tapi kita panggil sebagai daya normal. Sebab dia duduk atas permukaan sesuatu objek lain. Tapi oleh kerana bongkah kayu ni dia duduk di dalam air, salah satu benda lip, maka adalah daya apungan. Daya apungan tu ke atas, berat ke bawah. Objek yang boleh terapung, tengok ya, objek yang boleh terapung di atas air kerana magnitud berat daya tindakan adalah sama dengan daya apungan iaitu daya tindak balas. So oleh kerana dia sama, dia balance out, jadi dia boleh terapung di atas air. Apa jadi kalau berat ni lebih besar daripada daya apungan? Maka objek tersebut akan tenggelam. Macam itulah. Okey. Boleh kelas? Okey. Boleh Jadi kalau kita perasan daya tindakan ni sama je iaitu berat. Daya tindakan adalah berat. Dua situasi ni dua-dua berat. Tapi daya tindak balas dia adalah berbeza mengikut situasi. Kalau dalam air atau benda lip, dayanya adalah daya apungan. Kalau dalam keadaan dua permukaan yang bersentuhan, maka dia adalah daya normal. Boleh kelas? Okey, contoh daya apungan lain lagi Contohnya macam balon. Balon dia duduk dalam udara kan? Balon ni ada berat? Yes, ada berat. Ada berat. So berat balon ni ke mana? Mestilah ke bawah. Berat dia mesti ke bawah. Berat always ke bawah kelas. Sebab berat ni dipengaruhi oleh daya graviti. Daya graviti tu ke mana? Ke bawah, ke arah pusat bumi. Jadi, apa berat ni adalah daya tindakan. Okey. Jadi mesti ada lagi satu daya kan? Ada satu lagi daya yang bertindak ke atas. Jadi daya kat sini adalah daya apa? Adakah dia daya normal ataupun daya apungan? Sekarang ni balon kita ni duduk dalam udara yang terbang-terbang sekarang ni. Jadi apa daya tindak balas dia kelas? Adakah dia daya normal atau daya apungan? Okey, apa daya tindak balas yang bertindak ke atas balon ni kelas? Ke atas. Daya apa? Okey, Alia kata daya normal. Yang lain? Normal. Harif kata daya normal juga. Yang lain? Okey. Baik, cikgu ada dua lagi jawapan. Afiq Syakban kata daya normal. Nurin kata daya apungan. Okey, fikir sekejap Cikgu bagi tahu lagi sekali. Kita ada balon kita sekarang. Ni balon kita. Balon kita sekarang ni duduk dalam udara. Dia sedang terbang-terbang. Kamu tahu kan balon tu, balon yang boleh terbang tu kan, dia duduk dalam udara. Dia sedang terbang-terbang dekat udara kita sekarang. Jadi balon tu of course ada berat yang sentiasa ke bawah.
Satu lagi daya yang bertindak ke atas adalah daya apungan. Betul Nuri. Okey, so daya yang bertindak ke atas adalah daya apungan. Baik, kenapa bukan daya normal? Ingat kelas, daya normal, apa beza daya normal dengan daya apungan? Kita tengok balik jenis-jenis daya kita tadi. Ni tengok. Daya apungan adalah dalam bendalur kelas. Dalam bendalur tu kat mana? Cecair dan juga gas. Gas ni samalah dengan udara. Dalam udara kita kan ada gas. Kenapa cikgu sebut gas? Sebab kita ada 3 keadaan jirim, pepejal, cecair dan gas. Tapi kalau untuk daya normal, syaratnya adalah suatu objek bersentuhan dengan suatu permukaan. Okey, balik kepada belon kita. Adakah belon kita tu bersentuhan dengan mana-mana permukaan? Tidak, belon kita ni tak bersentuhan dengan mana-mana permukaan. Tapi belon kita sedang terapung di dalam udara. Jadi oleh kerana dia sedang terapung di dalam udara, maka daya tindak balasnya adalah daya apungan. Okey, jadi terapung tu kelas bukannya dalam air sahaja, tapi dalam udara pun kita kata dia terapung. Berbeza dengan daya normal ni, kamu tengok buku ni dia duduk di atas meja. Jadi ada satu permukaan. Buku duduk atas permukaan meja, itu daya normal. Tapi kalau dia terapung dalam udara atau dalam air, daya tindak balasnya adalah daya apungan. Sebab dia sedang terapung. Okey, jelas ya kelas? Okey, jadi samalah juga daya apungan ni, samalah dengan kalau kita cakap tentang belon udara panas. Okey, kapal terbang boleh naik ke atas sebab dia ada daya tujah. Daya yang menolak dia ke atas. Kapal terbang tu dia ada satu daya yang menolak dia ke atas dan boleh menyebabkan dia naik ke atas lah. Sebab dalam udara kan? Dalam udara. So ada daya apungan. Jelas ya kelas? Ingat daya normal syaratnya mesti atas permukaan. Daya normal mestilah atas permukaan. Catat siapa yang salah lagi tadi tu. Atas. Okey, atas permukaan. Daya normal dia mesti atas permukaan. Kalau daya apungan syaratnya adalah dalam bendalur. Bila kita cakap dalam bendalur kat sini ada dua, iaitu cecair dan gas. Kalau tak tahu juga, air dan udara. Contoh cecair, air. Contoh gas, udara. Macam itulah, sama je sebenarnya. Okey, 10 minit lagi cikgu habiskan. Situasi yang ketiga. Okey, situasi yang ketiga adalah kita ada dua troli. Dua troli bersentuhan dilepaskan. Dilepaskan menggunakan mekanisme spring ringan akan bergerak ke arah bertentangan dengan jarak yang sama. Baik, ini adalah contoh macam accident lah kelas. Macam accident ada dua kereta, dia dalam arah bertentangan, dia langgar antara satu sama lain. Selepas dia langgar tu, apa jadi? Dia akan ada banyak situasi lah. Dalam situasi ni dia bergerak dalam arah yang berbeza. Maksudnya dia langgar pun dia berpisah lah. Dia langgar, lepas tu dia berpisah dalam arah yang berbeza. Okay, apabila dua troli, kita tengok yang A dulu. Okay, dekat sini ada spring. Of course lah kan, spring tu kan dia boleh dimampatkan dan juga direkamkan. So dia akan kita kata dia akan tersentak lah. Dia akan tersentak ke arah yang berbeza. Apabila dua troli didekatkan seperti dalam rajah 8.9a, so sekarang daya tindakan dia satu daripada troli pertama
daya tindak balas dari troli kedua. Okey. Dengan spring ringan akan mengenakan daya elastik. Daya elastik lah. Kenapa spring ringan ni daya elastik? Sebab spring dia boleh diregangkan dan juga dimampatkan. Pada troli kedua iaitu daya tindakan. Pada masa yang sama, troli kedua akan mengenakan daya elastik juga sebab dua-dua tu terkena spring kan. Yang sama magnitude tetapi pada arah yang bertentangan. Okey, kamu lihat kat sini arah daya tindakan. Mula-mula troli pertama arah daya tindakan. Daya tindak balas oleh troli kedua. Tapi selepas okey, sekarang ni lepas untuk B pula, selepas dua troli yang bersentuhan tadi dilepaskan, kedua-dua troli itu bergerak ke arah bertentangan dengan jarak yang sama. So sekarang daya tindakan itu dipindahkan ke troli 2 dan daya tindak balas itu dipindahkan ke troli 1. Jadi dekat sini kelas situasi yang ketiga ni sama juga konsep dia. Maksudnya mesti ada satu yang memberi daya tindakan, mesti ada satu yang memberi daya tindak balas dalam arah yang bertentangan. Tengok arah yang bertentangan tapi dia punya magnitude adalah sama. Jadi oleh kerana magnitude dia sama, maka kita akan dapat jarak yang sama. Okey? Yang ni cikgu rasa situasi 3 ni tak ada masalah lah sebab dia situasi yang biasa-biasa sahaja. Yang kamu kurang jelas tadi adalah yang terapung dan juga yang kekal di atas meja. Ingat, beza daya normal dan juga daya apungan. Daya normal mestilah ada sentuhan dengan atas permukaan lah, objek duduk atas permukaan, dan kalau daya apungan dia mesti terapung dalam benda lain iaitu cecair ataupun gas, iaitu dalam air ataupun udara. Okey, so kita dah habis 8.1. Ada apa-apa soalan kelas? Kita ada 5 minit lagi masa. Okey, kita tengok dekat sini. Latihan formatif 8.1. Dia kata namakan daya yang bertindak dalam setiap situasi berikut. Okey, kat sini yang pertama, penerjun banji sedang membuat terjunan. Okey, ni daya apa kelas untuk A? Siapa-siapa pun boleh jawab Kita pergi A dulu. Boleh jawab dekat bahagian chat. Okey, daya apa? Namakan daya. So ingat jenis daya tadi. Kita ada jenis daya. Kita ada 6 semuanya. Pilih daripada 6 tersebut. Okey, yang pertama, penerjun banji sedang membuat terjunan. Tahu kan penerjun banji ni dia yang duduk ke atas tu dia terjun. Okey. Okey, Danu jawab daya graviti. Betul. Kenapa daya graviti yang bertindak dekat sini? Sebab of course lah dia terjun daripada atas ke bawah. Oleh kerana ada daya graviti, penerjun ni jatuh ke bawah. Tak ada lagi orang yang bungee jumping tiba-tiba dia lompat lepas dia terapung ke atas kan. Tak ada. Okey, betul? Daniel betul, bagus. Okey, yang kedua, adik ni main basikal. Basikal bergerak di atas permukaan yang kasar. Permukaan yang kasar. Baik. Fokus ya, kamu tengok dia fokus kepada basikal. Tengok basikal ni, okey abaikan adik ni. Basikal ni dia ada tayar dia. So tayar ni dia, sekarang ni apa tayar ni keadaan dia? Bersentuhan dengan pasir. Tayar ni bersentuhan dengan pasir. So bila dia bersentuhan dengan pasir ni, apa pasir ni buat adalah senang tak adik ni nak bergerak. Sebab pasir dia kasar ni. Jadi dia agak susah untuk bergerak atas pasir ni. Jadi apa daya yang bertindak ke atas basikal ni? Anyone? Ya, betul. Bagus. Daya geseran. Thank you. Good job Alia, Danu dan juga Arif. Okey. Kenapa daya geseran? Sebab ada dua permukaan yang bersentuhan iaitu tayar dan juga pasir. Dan pasir ni dia menghalang tayar tu daripada bergerak. Okey. So ni daya geseran.
Okey, yang ke-13 C. Belon panas sedang terapung di udara. Daya apungan. Bagus. 3 orang je jawab. Bagus. Siapa? Daya apungan. Apa yang menyebabkan kita kata daya apungan? Sebab dia ada terapung dan juga dia ada udara. Udara dekat sini bukan cecair tapi ada bendalir. Ada bendalir. Salah satunya adalah udara. Takkanlah belon udara panas ni terapung ke atas air. Belon udara panas dia terapung dalam dekat terapung di udara kan, dia tak terapung di air. Walaupun terapung di udara bukannya air tapi udara adalah salah satu bendalir. Ingat daya apungan dalam bendalir. Okey, dalam bendalir. Bukannya dalam air tapi dalam bendalir. Bendalir ni apa? Air dan udara. Ataupun cecair dan gas. Kita tak boleh kata sebenarnya air dan udara sahaja. Sebab kalau minyak sekalipun dia dah tetap cecair. Minyak, alkohol, minyak petrol ke ataupun asid sebagainya itu tetap cecair. Kalau macam bendalir contohnya udara, kita tak boleh kata udara saja. Apa-apa jenis gas pun akan menghasilkan daya apungan. Okey, 3 minit lagi. Okey, yang ni senang je lah Gambar foto menunjukkan seorang lelaki sedang menolak sebuah kereta, tunjukkan arah daya tolakan. So arah dia of course lah ke sana. Okey, dan titik aplikasi. Senang kan yang ni? Titik aplikasi adalah pada tangan dia lah. Okey, so okey, itu sahaja. Ada 3 minit lagi. Kita tengok lagi soalan nombor 3. Gambar foto 3 menunjukkan sebiji bola sedang disepak oleh seorang pemain. Namakan daya-daya yang terlibat dalam situasi tersebut. Okey, ni banyaklah daya-daya yang terlibat. Okey, contohnya kita ada daya geseran antara kasut dan juga bola. Kemudian daya geseran antara bola dan juga permukaan. Ada daya normal, ada berat dan sebagainya. Lepas tu tunjukkan arah daya-daya berkenaan. Ini kamu kena tunjuk macam mana gunakan arah. Contohnya bola ni nak bergerak ke sana. So ini adalah arah daya tindakan. Daya geseran adalah ke sana. So ni arah daya geseran. Okay, selain daripada tu kita ada juga berat kat sini kan. Bola ni tetap ada berat. Macam itulah. Lepas tu kalau bola ni statik. Sekarang ni bola ni tidak statik lah. Jadi dia tidak ada normal, dia tidak ada. Sebab dia tak statik dekat atas permukaan. Okey, itu sahaja yang kita dah belajar hari ni. Jadi apa yang penting kelas? Kamu kena ingat 6 jenis daya tadi dan arah-arah daya tersebut yang terpenting. Lepas tu jangan keliru lagi dengan daya normal dan juga daya apungan. Ingat daya apungan bukan sahaja dalam air tetapi juga dia dalam bendalir. Ingat kelas, dalam bendalir iaitu udara dan juga air lah. Udara ataupun gas dan juga cecair. Okey, ada 1 minit lagi. Ada apa-apa soalan sebelum kita habiskan sesi kita hari ni? Latihan kamu tak ada apa-apa latihan, cuma lengkapkan modul lah. Lengkapkan modul yang cikgu bagi. Mungkin esok lah lepas kita belajar kesan-kesan daya tu nanti cikgu akan bagi quiz. Siapa angkat tangan tadi? Mesti terangkat ni sebab terus terangkat. Okay. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, itu sahaja kelas untuk hari ni. Dah 9.30 boleh bersurai. Terima kasih semua. Ya, cikgu. Sama-sama.